Bab kelebihan orang yang tersungkur rebah kerana tertahan angin dalam otaknya. Atau ini bab kelebihan orang yang diserang penyakit gila babi. Minar rih, kerana gangguan makhluk halus. Ini bab kelebihan orang yang diserang penyakit epilepsi, ataupun orang yang tersungkur rebah minar rih kerana gangguan makhluk halus. Itulah beberapa terjemahan yang boleh dibuat, pasal ada beberapa tafsirannya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, katanya Ibnu Abbas berkata kepadaku, mahukah tidak engkau aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan dari ahli syurga? Saya berkata, mahulah. Qala, katanya, inilah perempuan hitam yang telah datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, dia menceritakan bahawa sesungguhnya saya usra'u, saya tersungkur rebah, atau saya tak sedarkan diri kerana diserang penyakit. Wa inni atakasyafu, dan saya terdedah. Berdoalah kepada Allah, fad'ullah li, berdoalah kepada Allah untuk saya. Nabi SAW berkata, kalau engkau mahu, engkau sabar saja, dan engkau akan mendapat syurga kerananya. Dan kalau engkau mahu, aku doakan kepada Allah untuk disembuhkannya engkau. Boleh juga, maksudnya boleh juga, aku akan doakan. Faqalat, perempuan itu berkata, asbiru, saya akan sabar. Faqalat, tapi dia berkata, sesungguhnya saya ini terdedah. Fad'ullah alla atakasyafa, berdoalah kepada Allah agar saya tidak terdedah, yakni tidak terdedah aurat. Fada'alaha, Nabi SAW mendoakan untuknya. Bab kelebihan orang yang hilang penglihatannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, bila aku menguji hambaku dengan dua perkara yang dikasihinya, dua perkara yang sangat disenangi, dikasihinya, lalu dia bersabar, aku akan gantikan kepadanya kerana dua perkara yang dihilangkan darinya itu dengan syurga. Beliau maksudkan dengan katanya bihabibatayh, dua perkara yang disayangi oleh seseorang itu, beliau maksudkan dua matanya. Yani bila Allah SWT berfirman, bila aku menguji hambaku dengan dua matanya, yani dihilangkan penglihatannya, begitu maksudnya. Taba'ahu, Ash'ath bin Jabir menjadi mutabi' kepadanya. Ash'ath bin Jabir wa Abu Zilal daripada Anas, daripada Nabi SAW, menjadi mutabi' kepadanya, yang kepada Ammar Maula al-Muttalib. Itu Ash'ath bin Jabir, dan Abu Zilal namanya Hilal, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Ini bab perempuan melawat lelaki, perempuan melawat orang-orang lelaki, yakni yang sakit. Ummu Darda pernah melawat seorang lelaki dari kalangan Ansar, seorang lelaki ahli masjid dari kalangan Ansar. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia berkata, bila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal demam kuat. Aisyah berkata, aku masuk menemui mereka berdua. Aku berkata, ayah, bagaimana ayah rasakan? Bilal, bagaimana engkau rasakan?
Yang engkau rasakan diri engkau bagaimana? Kata Aisyah, Abu Bakar bila mengalami demam, dia berkata, dia mengucapkan, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang berpagi di kalangan ahli keluarganya, sedangkan mati lebih hampir kepadanya dari tali kasutnya. Bilal bila telah sembuh, bila telah hilang demam darinya, mengucapkan begini, yani mengungkapkan syair begini, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabduan li syamatun wa tafilu. Aduh, bila agaknya dapat aku bermalam, bila agaknya aku dapat bermalam di wadi, di sekelilingku ada idkhir dan jalil. Ada idkhir, nama tumbuhan rumput, dan jalil. Bilakah agaknya tiba hari di mana aku dapat pergi kepada sumber air Majinnah, bilakah akan kelihatan kepadaku Syamah dan Tafil, yakni dua gunung, dua bukit, Syamah dan Tafil. Bilakah akan kelihatan kepadaku bukit Syamah dan bukit Tafil? Kata Aisyah, aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, habib ilainal Madinah, timbulkanlah rasa kasih kepada kami terhadap Madinah seperti mana kasih kami terhadap Mekah, atau lebih lagi. Ya Allah, perbetulkanlah, perbaikilah cuaca di Madinah ini, perbaikilah keadaan Madinah, yakni cuaca Madinah. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha, berkatilah untuk kami pada cupak dan gantangnya, yakni gantang di Madinah. Wa anqul hummaha, dan pindahkanlah demamnya. Faj'alha bil Juhfah, engkau letakkannya di Juhfah. Babu iyadatis sibyan, ini bab melawat kanak-kanak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa ada seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Usamah ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad dan Ubay. Anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan bahawa anakku atau anaknya, anak perempuannya itu telah pun hampir mati, telah dekat nak mati. Fashhadna, hadirlah datanglah kepada kami. Itu mana dia kata, dia mendakwa, dia merasa anak dia nak mati, dia minta Nabi SAW pergi. Itulah orang yang dihantar tu membawa pesanan begitulah. Nabi SAW pun berkirim salam kepadanya, dan berkata, sesungguhnya Allah, hak Allah, apa yang telah diambilnya dan apa yang telah diberinya, dan segala sesuatu di sisi Allah tetap mengikut tempoh yang telah ditentukan. Faltasbir, oleh itu bersabarlah, oleh itu biarlah dia bersabar. Wal tahtasib, dan biarlah dia mengharapkan pahala. Yang ini Rasulullah kata kepada utusan itulah, biar royak kepada anak dia tu, biarlah dia bersabar, biarlah dia mengharapkan pahala dari Allah. Fa arsalat tuqsimu alaihi, selepas itu anak Nabi SAW itu menghantar pula utusan kepada Nabi, membawa sumpahnya kepada Nabi SAW. Yang ini hantar bawa sumpah. Anak dia tu kata, demi Allah minta juga mari. Mana gitu. Itu makna tuqsimu. Fa arsalat tuqsimu alaihi. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Kami pun bangkit juga. Lepas tu kanak-kanak itu pun diangkat keharibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqqa, pada ketika itu nafasnya sedang tersedu-sedu, tersekat-sekat, bunyi qaq qaq, gitu.
Fafadat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengalirlah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad berkata kepadanya, apa ini wahai Rasulullah? Dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah kasihan belas yang Allah letakkan dalam hati sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Allah tidak akan mengasihani dari kalangan hamba-hambanya kecuali akan orang-orang yang mempunyai sifat belas kasihan. Bab mu'iyadatul a'rab, ini bab melawat orang-orang jahil, orang-orang ulu, yakni orang-orang jahil yang sakit. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW masuk menemui seorang A'rabi, seorang jahil, seorang ulu, seorang yang tidak bertamadun, untuk maksud melawatnya. Qala, kata perawi, Nabi SAW bila masuk menemui seseorang pesakit untuk menziarahinya, beliau akan berkata kepadanya, tidak mengapa, tahur, insyaAllah, insyaAllah akan menyucikan kamu. Qala, Arabi itu berkata, qulta tahur, engkau kata akan menyucikan? Tidak, bahkan ini adalah demam yang menggelegak, atau demam yang tathur, yang memberontak terhadap orang tua, orang yang sudah tangak tua, dengan maksud membawanya ziarah ke kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, fa na'am idzan, kalau begitu iyalah. Ini bab melawat orang musyrik. Diriwayatkan daripada Anas bahwa ada seorang budak Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi melawatnya. Baginda berkata kepadanya, aslim, terimalah Islam, masuk Islamlah. Fa aslama, budak itu pun masuk Islam. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan daripada ayahnya, bila Abu Talib hampir nak mati, ja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Ini bab bila seseorang itu melawat orang sakit waktu sembahyang masuk, fa shalla bihim jama'atan, dia bersembahyang bersama-sama mereka secara berjamaah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi nasun ya'udunahu, dimasuki oleh beberapa orang dengan maksud melawatnya pada ketika baginda sakit. Baginda pun bersembahyang mengimamkan mereka sambil duduk, mereka pula bersembahyang sambil berdiri. Fa asyara ilaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Bila dia selesai, yakni bersembahyang, dia berkata, sesungguhnya imam itu, yakni dilantik dengan maksud supaya diikut, diturut. Bila dia rokok, kamu rokok. Bila dia mengangkat bangun, kamu bangun. Bila dia bersembahyang sambil duduk, kamu bersembahyanglah sambil duduk. Humaydi berkata, hadis ini mansukh, sudah mansukh. Kata Abu Abdullah, ini Imam Bukhari, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir sembahyang yang dikerjakannya sambil duduk, sedangkan orang-orang di belakangnya sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Bab wad'il yadi 'alal marid, ini bab meletakkan tangan atas orang sakit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad bahawa ayahnya berkata, aku telah mengalami sakit berat di Mekah. Aku telah mengalami sakit kuatlah semasa di Mekah. Nabi SAW datang melawat aku. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku akan meninggalkan harta, dan aku tidak meninggalkan kecuali seorang anak perempuan sahaja. Adakah boleh aku berwasiat untuk bersedekah 2/3 hartaku, dan aku meninggalkan 1/3 sahaja? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Qultu, aku berkata, kalau begitu bolehkah aku berwasiat separuh, berwasiat supaya disedekahkan separuh dari hartaku, dan separuh lagi aku tinggalkan, yakni untuk anakku,
Qala, Nabi SAW kata, tak boleh. Qultu, kalau begitu aku wasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan untuknya, untuk anakku 2/3. Nabi SAW pun kata 1/3. 1/3 itu pun banyak. 1/3 itu pun masih banyak lagi. Thumma wada'a yadahu ala jabhati. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas dahinya, atau dalam setengah nuskah yang lain ala jabhati, di atas dahiku. Itulah yang lebih sesuai dengan ayat itu. Kemudian dia menyapu mukaku dan perutku. Kemudian dia mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrah untuknya, hijrahnya untuknya. Famaziltu, masih lagi aku merasakan kesejukan tangannya itu di hatiku, yang di dadaku lah. Fama yukhalu ilayya hatta sa'ah, masih lagi terbayang-bayang kepadaku kesan tangannya itu, ataupun kesejukan tangannya itu hingga sekarang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Harith bin Suwaid, kata Abdullah bin Mas'ud, aku masuk menemui Nabi SAW ketika Nabi sedang demam berat. Famasistu biyadi, saya pun sentuh dia dengan tangan saya. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar demam kuat ni, demam betul ni. Rasulullah SAW kata, ya, aku mengalami demam seperti mana dialami oleh 2 orang di kalangan kamu. Faqultu, aku pun berkata, itu kerana engkau mendapat 2 pahala. Rasulullah SAW pun kata, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan, sama ada sakit atau sesuatu selainnya, ataupun sesuatu yang lain, melainkan Allah akan menggugurkan sayyi'atnya, dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, sebagaimana pokok kayu menggugurkan daun-daunnya. Wa ma yuqalu lil marid wa ma yujib. Ini bab apakah yang dikatakan kepada orang sakit, dan apakah yang dijawab, yakni yang patut dijawab oleh orang sakit. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, saya datang kepada Nabi SAW dalam sakitnya, yakni pada ketika sakitnya. Saya pun menyentuhnya pada ketika dia sedang sakit berat. Saya berkata, sesungguhnya engkau benar-benar kuat demam. Wadhaka, itu kerana engkau mendapat 2 pahala. Nabi SAW bersabda, ya, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesusahan atau gangguan, melainkan berguguranlah dosa-dosanya darinya, sebagaimana digugurkan daun-daun pokok. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW masuk menemui seorang lelaki untuk melawatnya. Dia berkata, la ba'sa tahur insyaallah. Orang itu berkata, kalla bal hiya humma tafur ala syaikhin kabirin kaima, ataupun hatta tuzirahul qubur. Tidak, ini adalah demam yang menggelegak terhadap syekh, terhadap orang yang sudah sangat tua, supaya dia membawanya menziarahi kubur. Nabi SAW pun kata, iyalah kalau begitu. Baiklah, beberapa bab kita baca malam ni. Bermula dengan bab kelebihan man yusra'u minar rih. Kelebihan di sini bukan bermaksud kelebihan yang patut dicari. Kalau tak sakit cari sakit, biar sakit nak dapat kelebihan tu. Kalau lagu tu tak ada kelebihan. Kalau lagu tu dosa pula. Dosa, bukan nak boleh pahala. Kalau tak sakit cari penyakit. Hak ni sudah jaga dah, tiba-tiba kena juga, sabar lepas tu. Baru ada kelebihan ni. Kelebihan khusus ini, istimewa ini kepada orang yang yusra'u. Yusra'u dengan makna satu, rebah, tersungkur. Minar rih, kerana angin. Ada ulama mentafsirkan tersungkur rebah tu stroke lah kita kata sekarang. Kerana angin, tertahan angin dalam kepala dia, dalam otak dia, menyebabkan jadi tak khabar ke diri. Ataupun itu makna yang pertama. Yang kedua,
man yusra'u minar rih, orang yang ditimpa penyakit gila babi atau dipanggil epilepsi, yang kena penyakit tu minar rih kerana gangguan mizajnya, minar rih kerana tekanan angin dalam tubuhnya. Biasanya begitulah, biasanya begitu. Gangguan berlaku pada otak dia, dalam otak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan orang yang rebah, orang yang tersungkur, orang yang tak sedarkan diri, minar rih kerana gangguan makhluk halus. 3 macam terjemahan. Boleh berlaku. Ketiga-tiga ni kalau sabar tidak cari, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada orang ni. Sebenarnya dalam hadis ni disebutkan hak lagu ni, dalam hadis yang lain disebut banyak lagi, bukan hak ni saja. Yang pentingnya ada sabar. Hak tu ada sabar. Dan perkara itu berlaku dengan tidak diduga, bukan dicari. Penyakit-penyakit lain pun termasuklah, seperti dalam hadis orang mati syahid tu kan, hak mati syahid tu, hak sakit perut, hak mati lemah, hak begitu begini, banyak lagi. Itu pun dikatakan kelebihan juga. Semuanya nak menenangkan, sebenarnya nak menenangkan orang Islam tentang mereka mendapat rahmat Allah SWT, biar bagaimana sekalipun keadaan mereka, sama ada dalam keadaan sihat ataupun tidak sihat, mereka tetap mendapat kelebihan. Hak tu hak nak rayaknya. Lepas tu Ibnu Abbas kata kepada Atha bin Abi Rabah, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan ahli syurga? Nak kau tengok orang perempuan ahli syurga? Atha kata, naklah. Dia kata, ni orang perempuan yang hitam ini, dia ni pernah pergi berjumpa dengan Nabi SAW, rayak mengadu hal kepada Nabi, saya ni usra'u. Usra'u tu sebab tadi lah 3 makna tadi. Selalu diserang penyakit macam tu, dan saya terdedah, yakni aurat terdedah. Dalam keadaan tu saya tak sedar, dan rebah ni boleh jadi terdedah aurat, terbuka kain ke apa ke. Mintalah dengan Allah, doalah kepada saya, doalah untuk saya. Nabi SAW kata, kalau kamu nak, kamu boleh sabar, apa boleh syurga. Kalau nak aku doa pun boleh juga. Biar Allah SWT sembuhkan engkau. Perempuan tu kata, saya nak sabar, saya nak sabar, saya nak sabar. Faqalat inni atakashafu. Tapi dia kata, sabar-sabar pun masalahnya terdedah tu lah. Kalau dah kena tu terdedah aurat, terbuka kain apa tu, macam mana? Mintalah dengan Allah biar saya tidak terdedah lagi. Maka Nabi SAW pun doa untuk dia. Diriwayatkan ni hak tadi juga Atha, bahawa dia melihat Zufar, perempuan tadi dipanggil Zufar. Itulah perempuan tinggi, hitam, yang sedang bergayut di kelambu Kaabah. Di sini sekali kita tengok ada beberapa perkara ni. Yang pertama, ahli syurga ni bukan hak 10 tu saja. Itu benda yang kita kena ingat. Setengah-setengah orang kat dia kata, sahabat 10, sahabat 10, seseolahnya sahabat 10 yang disaksikan, yang dijamin syurga, seseolahnya disebut oleh Nabi SAW akan masuk syurga tu hak 10 tu saja. Tidak, banyak lagi hak lain. Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi SAW, sama ada lelaki atau perempuan, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Lepas tu, apa beza dengan hak 10 tu? Hak 10 tu begini, kerana Nabi SAW sebut mereka itu sekali dalam satu hadis. Yang kedua, mereka ini semua orang-orang yang minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang lama memeluk agama Islam, awal-awal lagi memeluk agama Islam. 2, ini sifat-sifat yang sama-sama ada pada hak 10 ni. Yang ketiga, iaitu mereka ni semua daripada kalangan Quraisy. Kalangan Quraisy. Yang keempat, mereka ni orang-orang yang penting dalam masyarakat, orang-orang yang ternama, masyhur di kalangan masyarakat.
Itu empat ciri yang ada pada mereka itu. Bukan bermakna mereka sahaja yang masuk syurga, sahabat-sahabat lain tak tentu lagi. Bahkan kita sudah jumpa berapa kali dah, banyak kali dah. Sahabat-sahabat tu Nabi SAW kata, kalau nak tengok ahli syurga, tengok dia. Orang yang mula-mula perang meredah laut, itu sudah pasti syurga. Banyak hadis-hadis yang seumpama itu. Misalnya hak ni lagi, ini pun ahli syurga juga. Bilal, Nabi SAW sebut juga. Bilal, Nabi SAW sebut juga. Dalam syurga dia duduk berjalan. Bunyi apa ni, dia duduk berjalan. Ahli syurga juga, sebut juga. Baik, apa beza dengan hak 10? Hak 10 tu tadi disebut dengan lafaz bisyarah. So dalam satu hadis yang sama. Lepas tu hak tadi lah, hak kita sebut 3-4 perkara tadi. Hak tu beza daripada orang lain. Orang lain disebut tidak gitu. Perempuan ini sudah tentu dah ahli syurga ke mana-mana. Lepas tu dia ayat perempuan itu perempuan tinggi, hitam. Nak ayat ahli syurga ni tidak mesti comel. Tidak mesti comel dalam dunia ni. Tidak mesti tubuh tu sedang molek, kita kata tinggi rendahnya. Putih melepuk, kita kata tidak letak situ. Tetapi dia terletak pada sanilah ketakwaan dia. Buktinya, di antara buktinya di sini. Kalau orang ni pilih dunia, biasanya pilih nak siap ke nak masuk syurga. Dia kata nak masuk syurga, biar tak siap. Itu satu bukti tu. Satu bukti bahawa dia ni tidak mengutamakan dunia. Mana tinggi imannya orang seperti itu. Orang biasa ni duduk fikir kalau jumpa kalau duduk apa ni malam, apa dia panggil, Lailatul Qadar tu, nak suruh kaya, nak suruh boleh bini, molek, tu je, nak suruh sehat, sekitar tu je. Tidak sebut demon ni. Demon ni Nabi SAW tanya, kata kepada dia, kalau nak sabar, mau boleh syurga. Kalau tidak, boleh aku doakan supaya Allah sembuhkan engkau. Dia kata, saya nak sabar. Tetapi orang-orang yang beriman, yang kuat iman, Tuhan nak tengok, nak ujian kepada kita. Lepas tu kita kata, Pak Nabi SAW ni dah boleh menyembuhkan orang, kira-kiranya kalau dia doa tu sembuhlah. Apa yang dia tidak doa? Apa dia tidak doa? Doa lah boleh ke dia. Pak boleh syurga kan, tak apa-apa. Boleh kedua-dua. Orang lain sehat, Pak boleh syurga pula. Apa tidak lagu tu? Kalau dia buat lagu tu, ni hikmat besar. Orang kemudian akan kecewa. Pak mana-mana sakit buat Allah, kalau ada Nabi, kalau aku hidup di zaman Nabi, aku beriman dengan Nabi SAW, jumpa dengan dia kata, minta doa dengan Allah biar sehat saya. Nabi pun doa siah lah. Tengok spodio ni. Kecewa lah orang kemudian. Boleh kepada orang zaman tu saja. Yang kedua, Nabi SAW nak ajak sembuh-sembuh ni banyak sebab dia. Ada kalanya dengan doa, ada kalanya dengan ubat, ada kalanya macam-macam lagi. Setiap orang sakit dia sembuh lah ke? Dia akan ada satu ketika tak boleh, tak sembuh, tak usah makan ubat ke apa-apa, tak usah jumpa doktor mana pun. Ketika itu perasaan dia macam mana? Ketika itu, kalau dia tidak ada pergantungan dengan Allah SWT, dia tidak rasa kalau sabar ni boleh syurga, tentu gelisah orang macam ni. Tujuannya nak buat ini dengan akidah ni, iman ni, biar jadi tenang. Akan ada kan gitu. Ni nak ayat zaman Nabi SAW pun ada ketika sakit tu. Hak ni kebetulan dinyatakan begitu. Nak ayatnya Nabi ni istimewa. Nak ayatnya Nabi ni SAW ni istimewa. Tetapi istimewa pun hak mana mati tu, ya mati sepatutnya. Mati sakit ni lumrah, biasa. Jangan nak mengelak daripada hak tu. Sampai masa dia mati juga. Tidak sakit pun mati. Dia nak ajar hak tu, nak tanam hak tu. Nanti kemudian kalau kita tak jumpa ubat, tak jumpa doktor, macam mana? Akan tiba masanya. Atau doktor tu ada, duduk lain, kita tidak mampu, kita tak boleh pergi jumpa dengan dia. Ubat tu ada, kita tak mampu nak beli, atau tak jumpa lagi. Macam-macam lah masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Bukan pada ketika itu, kalau tak ada iman,
tidak ada Tuhan akan balas kepada aku, Tuhan akan merestui aku, ampunkan dosa aku. Pada ketika itu akan cukup gelisah. Inilah beza di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Hakikatnya sama ada Nabi SAW kata atau tidak kata, kalau kita bersikap lagu ni sabar, maka kita insya-Allah akan dapat seperti apa yang Nabi SAW sudah kata perempuan ni dapat, iaitu syurga. Hak tu hendaknya, hak tu ketenangan yang Nabi SAW bagi. Dia akan mati sebentar aja, dia duduk. Tu hak dia. Kita sekarang ni doktor pun terhad. Doktor pun bukan boleh merawat semuanya. Pak kalau ada, bukan semua orang mampu. Pak kalau kita kata orang kaya jumpa dah dengan doktor, tak boleh berubat juga, ada juga. Maknanya dunia ni tidak sudah, tidak kata berakhir dengan molek berlaku ke mana-mana pun asalkan kita ada piti. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Asalkan kita ada tok guru, kita ada tok alim, maka kita selamatlah ikut dia. Tidak. Allah SWT tidak buat ukuran itu di situ. Tidak. Kerana dia menganut Islam, maka dia selamat, dia sehat. Kerana dia mengaji dengan orang ni, maka dia sehat, maka dia kaya. Tidak. Serupa je ujian Allah SWT bagi, serupa. Lepas tu kena terima. Tapi jangan dicari. Jangan dicari. Ini maksud orang ni kata nak sabar. Cuma lagu mana? Nabi SAW bagi jalan kepada dia ke mana-mana. Sebab dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bazzar ada disebutkan bahawa perempuan ini pada ketika dia mari serangan itu, katanya gangguan syaitan, gangguan makhluk halus, dia akan rebah. Nabi SAW bagi jalan kepada dia sikit, iaitu kalau kamu berasa begitu, kamu pergi gantung di Kaabah, kelambu Kaabah. Itulah yang dilakukannya. Bila dia buat gitu, tahan. Sekadar tu. Anak ayatnya kita dalam keadaan kita sakit, ada kalanya ubat tu hanya sekadar menahan sahaja, bukan menyembuhkan, bukan menghilangkan. Lepas tu mari pula, ada kalanya sampai ketika kita ni begitu. Lepas tu kita nak mana? Sabar. Tu yang nak ajar di sini, nak tekannya sabar. Dalam sakit ni yang paling penting sekali sabar. Dan kita kena sedar, akhir sekali kita ni ke mana-mana pun mati. Tak sakit lagu tu pun mati juga. Apabila mati, ke mana hujung kita? Yang paling penting bagi kita orang yang beriman, orang Islam, iaitu bila kita dapat surga, senangkanlah hati kita. Tak usah lagi duduk risau lagi. Tu dia nak tanam sini. Bab fadli man dhahaba basaruhu. Ini bab orang yang kehilangan penglihatannya. Orang yang kehilangan penglihatannya. Zahir bab ini menunjukkan orang tu dulu dia boleh melihat, nampak mata dia, lepas pada tu hilang penglihatan. Orang lagu ni ada kelebihan. Lepas tu orang hak asal lagi, sekali kita tengok tak ada termasuk dalam hadis ni, tetapi dia termasuk juga hak asal lagi. Sebab apa? Kalau sekiranya Allah SWT bagi kepada dia celek, nampak serupa orang lain, lepas pada tu dia hilang mata dia, berasal lagu mana? Serupa dengan orang lain juga, serupa. Tapi waktu dia ni tidak tahu apa dia warna, apa dia cahaya, dia tidak tahu. Tidak berapa berasa lah. Lebih terasa sayu sedihnya, iaitu orang yang pernah dapat melihat. Lepas tu dia sabar juga. Ni nak ayat sabar juga. Ini bukan bermakna, hadis-hadis ini bukan bermakna supaya tadi juga kita perlu cari biar punah mata kita untuk dapat kelebihan. Kalau lagu tu berdosa. Ataupun kalau kita sakit, kita tak perlu berubat. Mata kita sudah berselaput, kita tak payah buat selaput. Bukan begitu. Ini maknanya kita tidak ada jalan untuk ikhtiar lagi. Tidak ada jalan untuk ikhtiar lagi. Kita sabar. Berapa banyak sakit mata yang dulu, bagi orang dulu tak ada jalan dah, pakai pergi mati dengan gitu. Sekarang ni boleh diubati. Selagi ada ikhtiar, dia termasuk dalam penyakit-penyakit lain, serupa dengan penyakit lain lah. Nabi SAW suruh berubat. Nabi SAW sendiri pun berubat. Dia tidak suruh mana terima saja, tidak lagu tu. Hak ni dia kata setelah berikhtiar,
tak boleh juga. Maka lagu mana nak buat? Kena sabar. Kena sabar. Sebab kalau tak ada sabar, tak ada beza orang Islam, tak ada arti mana beriman. Orang yang beriman itu serupa lebih kurang dengan orang yang tidak beriman juga. Sebab apa? Dia akan gelisah. Dia akan gelisah. Iyalah, hak boleh berubah tu boleh berubah. Berapa banyak hak tak boleh berubah? Berapa banyak? Apa tu lagu mana perasaan dia? Hak boleh berubah pun. Hak boleh berubah pun. Nak boleh kau sembuh tu, berapa banyak duit kena habis. Itu semua kena sabar belaka tu. Memerlukan kepada sabar. Yang pentingnya nak tanam di sini sabar, barulah tidak gelisah. Kalau tidak gelisah benar, anda katakanlah tak boleh berubah, tak sia ada ke mana-mana, doktor kata tak boleh berubah, tak ada jalan. Macam mana perasaan? Sedih benar. Tapi kalau ada sabar, inilah yang membezakan orang Islam daripada orang lain. Ada sabar. Kita tak boleh kata mana kalau dalam ikhtiar sekarang ni, mata ni kalau dibuang mata orang lain, misalnya kita kata tukar, pindah mata orang lain kepada kita, kita boleh jadi nampak. Itu orang tidak sabar, kita tak boleh kata lagu tu. Pasal dalam ikhtiar lagi. Kemajuan dari segi perubatan mata ni sudah sampai ke situ. Bukan bermakna kalau orang tu pisah lagu tu, dia tidak sabar, dia tidak akan dapat syurga. Tidak. Hak ni dalam keadaan tak ada ikhtiar, dia sabar. Hak tu. Sama ada dia berfahaman, kalau pindah mata orang lain kepada kita, kita boleh melihat. Tapi katakanlah tak ada pada masa tu, sabar, insya-Allah akan dapat juga. Atau kemajuan tak ada, kemajuan tu tak ada, tak boleh nak buat, dia sabar, dapat juga. Atau hak ni ikhtiar, boleh ikhtiar, dia ada mata semula, dia boleh melihat semula, mata lain lah, boleh melihat semula. Lepas tu dia buat kerja-kerja lain, insya-Allah. Bukan menafikan, ini makna bukan menghalang dia mendapat syurga, tidak. Jangan kita faham bila kita buat tidak serupa dengan hak ni, kita tak ada peluang dapat syurga, tidak gitu. Hak ni tujuannya kelebihan syurga tu dapat kerana dia sabar tu, kerana dia sabar. Dan dalam Islam dia tidak ajar kita sabar dalam keadaan kita boleh ikhtiar, kita sabar. Lapar, sabar lapar, boleh makan. Tak boleh lagu tu. Sabar ni kita tak boleh nak buat. Kita sabar, kita terima qada Allah, takdir Allah SWT ke atas kita tu, kita terima. Itu sabar. Bukan makna sabar ni kita boleh berikhtiar, lepas tu kita tak buat, itu sabar, bukan lagu tu. Itu satu kesalahan. Sekarang ni boleh pindah, tapi boleh pindah mata orang lain, boleh dapat mata lain, tapi kena bayar sekian-sekian banyak. Kita tak ada duit, sabar. Kalau tidak boleh jadi, kita pergi bunuh orang, pergi buat macam-macam. Kenapa? Kerana kita nak mata, atau macam-macam lah cara orang buat. Tak boleh lah tu. Berapa banyak pula perkara-perkara yang tak molek berlakunya. Penjenayah ke apa ni, dia ada pula sindiket pula ni. Ambil mata budak-budak atau mata orang. Begitu juga anggota-anggota lain. Ini semua ni tak boleh lah lagu tu, tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh. Kalau ada sabar, tak akan berlaku semua. Kalau tak ada sabar, boleh jadi macam-macam, gila. Dia tu sendiri gila sebelum apa-apa lagi. Boleh jadi tak boleh nak kerja apa, merana hidup, jadi sakit jiwa, tak sejumpa dengan orang, macam-macam. Bukan mata saja, lain-lain pula gitu juga, lain-lain. Supaya dia kena ada nak ayat sini ada sabar. Sabar inilah membezakan orang Islam daripada orang kafir. Bila beza orang Islam dengan orang kafir, orang Islam masuk syurga lah, orang Islam. Sifat orang tak ada sabar ni bukan sifat orang Islam. Sifat orang Islam, dia ada sabar. Kerana Islam dia itulah dia masuk ke dalam syurga. Islam dia yang berhasil, yang berbuah, ada buah sabar tu.
Situ hana ayat sini. Ini bab perempuan melawat lelaki. Baik, bila sakit melawat ni, cara melawat. Dalam hadis sebelum pada ni, datah tu datah sekali. Nabi SAW memerintahkan kami supaya kami mengikuti jenazah dan kami melawat orang sakit, menziarahi orang sakit. Ini di antara hak Nabi SAW suruh. Kami tu siapa? Orang sakit tu siapa? Kami tu orang jatuh kau orang tina. Orang sakit tu orang jatuh kau orang tina. Dia nak ayat sini, dalam masyarakat Islam ni, untuk menjalinkan kemesraan tidak ada beza lelaki dengan perempuan, asalkan terpelihara daripada fitnah. Perempuan boleh pergi melawat lelaki yang sakit, lelaki boleh pergi melawat perempuan yang sakit dalam batas-batasnya, dalam batas-batasnya. Tak bolehlah kita kata orang lelaki nak pergi melawat perempuan, nak selok kain dia, nak tengok mana. Tak boleh lah lagu tu. Nak jamuh dia misalnya, atau dia tu tak pakai tudung kau misalnya, dah boleh pakai lagi, dia kabar lagi, pakailah. Itu perkara-perkara tu kena jagalah. Hak kata sentuh dengan tangan, jamuh dengan tangan tu hak mana? Hak tu hak lain. Hak ni melawat saja, pergi melawat saja. Kenalan kita kenal dia, dia baik dengan kita, boleh, tidak salah. Ada pun orang yang memutuskan langsung hubungan di antara lelaki dengan perempuan, itu tak betul. Mengikut hadis-hadis ni, kalau kita tengok, dia ada tu pergi mari tu, kenal lelaki dengan perempuan. Tapi dalam masyarakat Islam ni, setengah-setengah negeri tu, siapa tak kenal lah. Orang lelaki tak kenal orang tina, kena tu menikah. Kalau tak kenal, siapa setara tu. Sehingga jadi timbul penyakit lain pula, sama jatuh pula, sama perempuan pula. Inilah penyakit. Hak tu pun besar juga tu. Kaum Lut dulu di balik bumi kerana penyakit itu. Di antara punca penyakit itu ialah kerana terlalu renggang. Tak boleh bertikai bayar di antara lelaki dengan perempuan. Lelaki tidak kenal pasangan dia siapa, perempuan tidak kenal pasangan dia siapa. Di antara sebabnya, selain daripada sebab terlalu bebas, bergaul kuat sangat sehingga tak ada kuasa, tak ada selera. Itu di antaranya. Yang naknya sederhana, seperti di sini disebutkan. Lepas tu Imam Bukhari sebut Ummu Darda pernah melawat seorang ahli masjid dari kalangan Ansar. Dia pergi melawat. Orang tu bukan mahram dia pun, ahli masjid, sama-sama pergi masjid. Dia sakit, pergi melawat. Orang perempuan pergi melawat lelaki, orang lelaki pergi melawat perempuan pun ada juga. Di sini dia sebut ni, Pak Ummu Darda ni ada dua. Abu Darda, Ummu Darda Al-Kubra, Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra sahabiyah, Ummu Darda As-Sughra tabi'iyah, dia tabi'i. Pak Ummu Darda ni hak mana satu? Hak mana satu? Adakah Al-Kubra tu ataupun As-Sughra? Ada dua pendapat lah. Ada yang mengatakan Al-Kubra, ada yang mengatakan As-Sughra. Di sini kalau hak sughra tu tabi'iyah, yang alimnya ialah hak tabi'iyah. Bini Abu Darda, hak orang panggil Ummu Darda, hak alimnya, hak bini dia hak nombor dua. Selepas pada bini yang pertama tu mati, dia menikah, orang panggil Ummu Darda, bini dia hak yang kedua. Hak tu hak alimnya. Pas bini dia tu Abu Darda, ini kisah dia lah, kisah dia. Abu Darda kata nak menikah, tapi syarat nikah dunia akhirat. Belah mana? Menikah dunia akhirat, iaitu kalau aku mati dulu, mu tidak menikah dengan orang lain. Ya, bini dia ni setuju, Ummu Darda sebelum nikah setuju. Dengan sebab itu bila Abu Darda mati, ramai sahabat-sahabat lain pergi melamar dia. Dia kata, macam mana awak nak melamar orang yang masih ada suami dia? Lagu mana? Dia kata mati dah. Dia kata, saya berkahwin dengan dia dunia akhirat. Kalau saya berkahwin dengan orang lain, saya tak jumpa dengan dia. Ummu Darda As-Sughra, hak muda ni, hak tabi'iyah. Hak ni kebanyakan ulama kata Ummu Darda As-Sughra, hak alim. Dia pergi melawat orang Ansar. Lepas tu Imam Bukhari buat mari Aisyah, cerita Aisyah pada ketika pergi ke Madinah, jatuh sakit lah ayah dia,
Hak ayah dia tu, dia pergi melawat ayah dia tu tak apalah. Dia pergi melawat Bilal, dia tanya Bilal, lagu mana rasa? Pergi melawat tu bukan kelis saja, kecek, tanya khabar. Boleh lagu tu. Tidak salah. Lepas tu mungkin orang kata, hak ni cerita sebelum hijab kau, sebelum apa kau. Masalahnya Imam Bukhari bila dia mari gini dia nak ayat dak lah. Tidak, sebelum hijab kau, selepas hijab kau, tak apa. Dalam patah-patah dia lah. Dalam patah-patah dia. Selepas hijab pun boleh. Hak ni zahirnya cerita ni di peringkat mula-mula pindah daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah tu berlaku peristiwa ni. Kira-kiranya pada masa tu tidak ada hijab lagi. Sebab tu setengah-setengah ulama kata tak boleh buat dalil hak ni. Sebab ni hak dulu. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari dalam Tarjamatul Bab Ummud Darda. Kalau kita tengok dalam hasyiah luar ni, Ummud Darda itu lebih apa nama ni, lebih dipersetujui oleh ulama dengan Ummud Darda As-Sughra, yakni tabi'i. Kalau tabi'i dia pergi melawat, makna selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dah lah, bermakna tidak masuk ketika itu sudah ada hijab dah lah. Cuba tengok di luar dalam hasyiah tu dia rayak lebih kuatnya iaitu Ummud Darda As-Sughra, bukan Al-Kubra. Pentingnya kita tahu Ummud Darda ni Ummud Darda mana, Sughra ke Kubra. Iaitu kalau kita kata Kubra, boleh jadi orang akan kata ini sebelum hijab, lepas tu sudah mansuh, tak boleh melawat ke apa tu, pergi bertanya khabar, berlainan jenis. Tapi kalau kita kata Ummud Darda ini Ummud Darda Sughra, dan itulah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, maka kalau sudah mansuh, bagaimana kemudian dia sebagai seorang alim ni pergi buat kerja benda lagu tu setelah hijab? Atau kalau kita kata kalau hijab pun pergi dengan hijab lah, apa-apanya. Dah hijab itu apa ni, hak tudung kepala, buka-buka tu pun hijab dah. Hak tu orang panggil pergi dalam batas dia buat ni. Tentu sekali kalau dia tabi'i, kalau tidak panggil tabi'i pula. Kalau dia dah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali dia tak ada. Bila tak ada, peristiwa ni berlaku selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna orang-orang yang alim, yang arif ni pada masa tu menganggap tidak mengapa, tidak dimansuhkan hukum ni, tidak dimansuhkan. Sebab itu masih sampai kemudian pun dibuat lagi. Lepas tu dalam hadis ni disebutkan bagaimana Abu Bakar ni bila dia demam, dia ingatkan mati tu. Gitulah semoleknya. Kalau tidak demam, tidak sakit pun ingat mati tu, molek semua. Kena ingat. Lebih-lebih lagi lah kalau sakit. Kalau lah sakit walaupun demam. Bilal pula, bila dia ni sembuh dari demam dia akan mengungkapkan syair ini. Ini menyatakan kerinduan dia kepada tempat asal. Ini nak ayat manusia ni memang dia sayang, memang dia kasih, cintakan tempat asal dia, tanah tumpah darah dia, ataupun tempat asal dia. Memanglah itu tidak salah, tidak bercanggah dengan agama. Dalam agama, cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri, tidak salah. Bahkan Nabi SAW tahu, dia tak ada kata apa, tidak kata ini cara jahiliah kah, tak ada. Nabi SAW tegur apa dia, tak ada. Menunjukkan ini adalah sifat semula jadi manusia, seperti mana dia sayang kepada ahli keluarga dia, seperti mana dia sayang kepada anak dia. Setara tu tak salah sayang. Hak tak bolehnya kalau melarat, kalau lebih-lebih. Sayang kepada tempat sendiri, molek tempat sendiri sehingga menafikan kelebihan orang lain. Tak boleh lah. Sayang kepada anak sehingga tidak adil terhadap orang lain. Tak boleh lah. Tapi kalau semata-mata sayang itu adalah sifat semula jadi yang ada pada setiap manusia, tidak salah. Lepas tu Nabi SAW doa supaya timbul rasa kasih di kalangan sahabat-sahabat muhajirin dia terhadap Madinah seperti mana kasih mereka terhadap Mekah, atau lebih lagi. Jadi sayang ke Madinah tu sebab apa? Bagi orang Islam, Nabi SAW nak ajar ni, kita kena sayang lebih, bukan semata-mata kerana situ tempat lahir kita, situ tempat asal kita. Jangan. Tengok Nabi SAW doa
serupa saya ke tempat asal atau lebih lagi saya ke tempat baru. Berapa saya tempat baru? Ini tempat perjuangan, tapak perjuangan dia. Orang di sinilah yang membela dia. Orang di sinilah yang menyebabkan Islam tu naik. Orang di Mekah buat apa? Ahli keluarga dia perambak ada, setara perambak, setara orang benci, setara gitu gini pun kita tetap sayang tanah air kita. Tapi di sini dia nak ajar apa yang utama masalah tempat ni, iaitu tempat yang menjadi medan ataupun asas perjuangan kita. Hak tu kita kena lebih sayang. Orang-orang yang ada di tempat itu, adakah dia membela kita, menyokong kita atau tidak? Kalau dia membela kita, menyokong kita, tu kita kena lebih sayang. Bukan kerana bumi itu semata-mata, bukan kerana air dia, tanah dia itu semata-mata, tidak, tapi kerana orang-orang yang berada di atas bumi itu. Sebab itulah Nabi SAW sendiri pun mati di Madinah, dikebumikan di Madinah, dan dia tahu dah situ tempat dia. Itu kelebihan orang Madinah, kelebihan Madinah. Sahabat-sahabat besar-besar ramai mati di Madinah. Nanti kita akan jumpa ni, tengok Sa'ad ni sedih bila pergi ke Mekah ni, dia sakit ni, nak mati, sedih, tinggal tempat tu Madinah, tempat dia hijrah. Lah maka tak sempurna hijrah dia, sehingga Nabi SAW doakan sempurnakanlah hijrah untuk dia. Allah SWT sembuh dia, balik mati Madinah. Gitu. Nak ayatnya kelebihan Madinah. Apa ni semua? Kerana perjuangan bermula di situ. Perjuangan bermula di situ. Lepas tu Nabi doakan. Ni nak ayatnya kita kena doakan keselamatan negeri kita, tempat kita, tempat asal kita. Kalau tak sihat, cuacanya tak baik, kita doa minta biar baik. Inilah yang Nabi SAW ajar kepada kita, berhubung dengan negeri, bumi kita, tanah air kita. Itulah doa-doa ni saya lah tu. Suruh biar molek, berkatilah moodnya, saknya, berkatilah. Dan pindahkan demamnya, letakkanlah di Juhfah. Apa Nabi SAW tak nak biar hilang saja demam tu, biar tak ada di mana-mana. Tidak gitulah. Hak tu hak asal dah, sebahagian daripada kehidupan ini, kehidupan dunia ni. Demam tu tak boleh nak tak ada tu. Lalak walaupun macam mana tak molek pun, dia sebahagian daripada kehidupan dunia ni. Nyamuk, kita boleh usaha tak ada tempat kita, tempat lain nyada. Kalau selagi dunia nyada, bersih dah tempat kita, tak ada lalak. Tempat lain ada, kita tidak boleh hapuskannya semua sekali. Sia-sia buat kerja lah kita. Supaya juga demam ni apa ni, sifat dunia memang kena ada lagu tu. Hak boleh kita buat dalam keadaan lagu ni apa? Pindahkan, alihkan. Jangan kita minta tak ada langsung. Sebab apa? Hak ni sifat dunia, kekurangan yang ada pada dunia, yang menyebabkan manusia ni tidak kekal. Manusia ni jadi tua, lama-lama manusia ni jadi uzur, daripada kuat jadi lemah. Inilah benda-benda ni lah. Air dia tu pun, dalam air dia tu pun ada macam-macam bahannya yang menyebabkan manusia ni tidak boleh kekal. Kalau dalam syurga minum air kau segar, tak ada lah sifat-sifat dia minum air rasa nak kecing, tak ada lah. Dalam dunia dia mesti ada hak tu. Kita tak boleh nak lari. Cuci setara mana, bersih setara mana, jernih setara mana pun air, dia tetap ada bahan-bahan yang membuatkan kita ni tidak boleh kekal. Tak boleh lari dah hak tu. Dalam keadaan tu kita minta biar Allah SWT sihatkan kita saja. Jangan minta biar tak ada benda tu, segala kuman ni tak ada. Lagu mana? Dalam air tu pun ada kuman. Ada hak molek, ada hak tidak molek. Dalam makanan kita pun ada, tak boleh hak tu. Itu sebahagian daripada kehidupan. Sebab itu Nabi SAW minta biar pindah saja. Pindah daripada suasana. Ini menunjukkan bahawa penyakit-penyakit itu dia boleh berpindah. Boleh berpindah. Berpindah tu macam-macam cara lah. Dengan cara angin ke, dengan cara jangkitan ke, macam-macam lah boleh berpindah. Boleh berpindah juga dengan berkat doa manusia, berpindahnya. Nak kata dia hilang langsung demam ni, ada sama demam ni. Babu iyadatis sibyan. Lepas pada melawat orang perempuan, melawat orang lelaki,
Melawat kanak-kanak pula. Sebab Nabi SAW suruh kita melawat orang sakit. Orang sakit tu siapa? Kena orang tua kau? Tak, tidak nanti orang tua. Orang perempuan, kanak-kanak boleh pergi melawat belakang. Pergi melawat belakang. Lepas tu dia bagi riwayat Usamah bin Zaid ini, ada anak perempuan Nabi SAW. Dalam riwayat ni disebut, anak perempuanku nak mati, dah hampir nak mati, sedang dalam nazak. Tetapi dalam riwayat yang lain, dalam nuskah yang lain disebut anak lelaki, ni anak perempuan. Lepas pada tu kalau kita tengok di akhir ni, wa qumna farufi'a as-sabi fi hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi disebut di sini menunjukkan anak lelaki. Situlah khilaf ulama, anak ni lelaki ke perempuan. Ada yang mengatakan Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Ni anak dia ni, cucu dia ni yang sakit ni namanya Ali. Ali Az-Zainabi, orang panggil juga Ali Az-Zainabi, ataupun Ali bin Abil As bin Ar-Rabi'. Anak kepada anak perempuan Nabi SAW yang bernama Zainab. Ali tadi. Setengah ulama kata dia mati ketika ni. Tetapi Ali itu sebenarnya tak mati. Bukan Ali lah maknanya, bukan Ali. Tetapi anak lain. Ada yang mengatakan Umamah tak mati juga. Sebab Umamah kemudian menikah dengan Sayyidina Ali pula. Umamah tak mati. Ada yang mengatakan ini hak lain. Hak tu lebih tepatnya. Sebab kalau kata Ali, dia siapa besar, dah perang, dah gapo dah. Tetapi dalam sejarah tidak disebutkan sangat pasal nak susuk dia tu lah. Nak tonjolkan Hasan dengan Husain tu sahaja. Seseolahnya cucu-cucu Nabi yang lain tak ada, tutup dalam sejarah. Padahalnya dia ni siapa besar. Nabi SAW pada Fatih Makkah, pada pembukaan Makkah tu, Nabi SAW masuk dalam Kaabah, dia ni naik atas belakang Nabi SAW. Ali itulah. Ahli-ahli sejarah tukar Ali itu dengan Ali ni, natu dia Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali patut Nabi naik atas belakang dia, bukan dia naik atas belakang Nabi. Mungkin dia orang muda, orang gagah. Nabi tu ada pada masa tu. Kiranya patut Nabi lah naik atas belakang dia untuk nak jolok berhala-berhala. Ni tidak. Dia yang naik atas belakang Nabi SAW. Pak munasabahnya dia masih remaja pada ketika itu, belasan tahun. Munasabah lah. Dia tidak mati, Ali itu. Tetapi anak yang lain, lepas pada tu pergi melawat kanak-kanak Nabi SAW tu sendiri lebih pada melawat lah muka cucu dia. Tapi masalahnya orang lain ni, Usamah pergi juga, Sa'ad bin Ubadah pergi juga, Ubay pun pergi juga, ramai ni pergi. Apa orang lain pergi ni? Melawat kanak-kanak yang masih kecil lagi, yang sakit. Itu pun sunnah juga. Tapi Nabi SAW ni, tengok di sini, bukan dia tidak sayang kepada cucu dia, bukan tak sayang kepada anak dia, tapi banyak kerja. Tak ada. Bila orang mari royak tu lebih kurang sakit dekat dia, kira tak apalah, sabarlah. Sehingga kena hantar mari pula orang. Sama ada orang tak adik ke ataupun orang lain, hantar mari pula dengan bersumpah, demi Allah minta lah marilah juga anak ni nazak ni. Baru Nabi SAW pergi. Ini menunjukkan seorang ayah dalam keadaan sibuk, kalau menghadapi anak dia dalam keadaan begitu, anak tak boleh kata ayah tak sayang lagi, tak sayang dah ke anak dia, tak boleh kata begitu. Tak sayang ke cucu dia, tak boleh kata lagu tu. Tengoklah keadaan ayah kita tu pula lagu mana. Kecuali kalau dia tu memang senang tak ada apa-apa masalah, tu lain lah. Tapi kalau Nabi SAW ni banyak kerja sangat, berdemai gitu-gitu tu, dia tak kira lagi. Kecuali kalau dia dalam keadaan tidak sibuk lah, memanglah dia ni ambil berat sangat tentang anak-anak cucu dia. Lepas pada tu Nabi SAW mengalir air mata.
sahabat kata, Sa'ad pergi sekali dengan dia tu, Sa'ad bin Ubadah kata, mana ni wahai Rasulullah? Sebab Nabi SAW kata, tak boleh lah, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Dia faham waktu tak boleh lah jerit-jerit ni. Dia tidak faham maksud waktu tu lagu lain. Diseksa orang yang dia nak mati ni, diseksa dengan tangisan ahli keluarga dia. Waktu maksud lagu lain, maksud meratap ke ataupun cara lagu lain lah. Menyebabkan hak sakit ni tengok pada orang sekeliling dia dipakat jerit belakang aku ni dekat benar dah nak mati. Lagu tu jangan. Kalau boleh tak usah jerit lah lagu tu. Hak lagu tu terseksa tadi tu, ataupun terseksa saat ni dengan maksud meratap. Hak ni tidak meratap, hak ni jatuh air mata gitu kan. Hak ni tanda seseorang tu ada belas kasihan, hati dia lembut. Kalau tidak hati kerah, cucu nak mati pun tak jatuh air mata. Tak tahu kalau orang lain. Maknanya begitu. Lepas tu Nabi SAW kata, ini adalah rahmat yang Allah SWT letakkan dalam hati sesiapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah tidak mengasihani dari kalangan hambanya kecuali orang yang mengasihani orang lain, orang yang ada sifat belas kasihan dalam hati dia. Orang hak lagu tu lah Allah SWT kasihan. Orang hak tak ada sifat lagu tu, Allah SWT tak kasihan belah kepada dia. Bab iyadatil a'rab. Ini bab melawat orang jahil. Apa kita nak melawat ni orang alim saja kah? Tak. Orang jahil pun pergi juga, orang ulu pun pergi juga, orang darat pun, orang tak ada tamadun pun pergi juga. Ini cara Nabi SAW. Tidak kata pergi melawat tu pilih-pilih, tak. Siapa saja kenalan kita, sunnah Nabi SAW, kita pergi melawat. Ni orang jahil. Faham bila kita pergi jumpa dengan dia, macam-macam lah, dah jahil. Tengok dia kecek lagu mana. Nabi SAW biasanya kalau pergi berjumpa dengan orang sakit, dia kata labas, tidak mengapa, dia menenangkan. Tahur, insya-Allah. Insya-Allah akan menyucikan kamu. Yang sakit-sakit dia menyucikan dosa, menghapuskan dosa seseorang itu. Insya-Allah tak apalah kalau sakit pun, sabarlah. Dia kata, kamu kata menyucikan? Tidak, kata dia. Ini demam yang menggelegak atau demam yang memberontak terhadap syekh, orang yang sudah sangat tua, dengan maksud nak bawa dia ziarah ke kubur. Tengok kasar cara dia tu. Orang nak menenangkan dia, dia kata lagu tu pula. Nabi SAW kata, tak apalah, begitulah. Kalau begitu iyalah. Jadi dia tidak kata nak bahas pula, nak mengajar pula di situ dalam keadaan orang dia sakit, orang dia nak marah, nak gitu-gitu. Tidak, dia pakai ikut arah lah. Kalau lagu tu pun tak apa juga, ikutlah. Maknanya gitu. Tapi ulama mengatakan orang ni tak lama selepas pada tu mati. Iyalah kalau begitu juga, maknanya nak bawa kubur mati lah. Dah kamu kata lagu tu. Jadi seseolahnya Nabi balas dengan marah pula kalau kita kata lagu tu. Sebenarnya tidak. Hak ni Nabi SAW kata, tak apalah, tak apa kita, tak apalah lagu tu pun tak apa juga. Bukan maksud Nabi SAW doa kepada dia biar dia dah nak mati, biar mati. Bukan lagu tu. Kalau lagu tu kasar, Nabi supaya orang lain jugalah, tidak berapa sesuai tu. Dalam syarah ni ada sebut ni, cara dia ada sebut ni. Dia kata cuba kita tengok dalam hasyiah ni. Qauluhu fana'am al-fa'u fi murattibatun ala mahdhuf. Al-fa'u fihi murattabatun ala mahdhuf wa idzan jawab wa jaza. Ai idza abaita kana kama apa ni? Kana kama za'amta. Kalau mu tak mahu supaya aku kata tu, supaya engkau kata tu lah. Ataupun takdirnya, idza kana dhannuka kadza, kalau sangkaanmu begitu, fa sayakunu kadzalik, akan jadi lagu itulah. Itu yang kedua. Waruya, dan diriwayatkan bahawa Arabi itu selepas itu mati. Qala Ibnu Tin, boleh jadi juga ia bermaksud doa kepadanya. Yani bila Nabi SAW kata gitu, dia jawab macam tadi. Nabi SAW doa alaihi, doa keburukan untuknya. Jadi tubik orang nak marah tu lah. Maknanya begitu. Boleh jadi juga yahtamilu annahu
yahtamilu an yakuna khabaran amma ya'ulu ilaihi amru. Boleh jadi juga bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ni apa yang akan berlaku saja. Boleh jadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa dia akan mati. Dalam sakit dia tu lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya demam itu akan membersihkan dosa-dosanya. Begitu. Macam-macam lah pendapat. Tapi yang lebih sesuainya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut cakap dia. Orang sakit, dia kata lagu tu, kita kata tak sudut pahah dia lah. Tak sudut pahah dia. Tahu dah dia sakit, pas dia orang jahil pula. Dia kata lagu tu, kita nak faham. Tidak lagu tu, lagu ni. Tak sah. Ikut era dia lah. Faham nak mati tu takdir Allah SWT dah lah dia nak mati. Bukan makna Nabi SAW nak marah, lepas tu kata ke dia biar jadi lagu tu lah. Dia kata lagu tu tak sesuai. Tak sesuai. Lepas pada tu babu iyadatul musyrik. Ini bab melawat orang musyrik. Ni nak cerita melawat ni bukan budak, bukan orang jahil, orang kafir pun boleh melawat je. Kalau lah ikut cara lagu ni aman mesra jadi. Kafir dia tu suku, dia jiran kita, dia kenalan kita, dia baik dengan kita. Boleh kita pergi melawat dia. Setengah ulama mengatakan dengan syarat kalau kita menaruh harapan dia tu akan beriman, ada maslahat tu. Tapi itu pendapat. Ada pula yang mengatakan tidak, maslahat tu luas, tidak semesti kita ada harapan. Boleh jadi dengan cara kita pergi tu orang lain tengok bagus orang Islam, hak tu mati tidak Islam pun, tapi orang lain tengok bagus orang Islam. Nabi SAW kata wa na'udal marid, supaya dia suruh kita melawat menziarahi orang sakit. Dia tak kata orang sakit Islam kau apa, secara umum dalam hadis tu. Pas dalam hadis ni Nabi SAW pergi melawat. Dah budak ni baik dengan dia pergi melawat masa sakit. Tapi Nabi SAW kata Islam. Pasal budak tu dia tengok dah nampak cenderung dah. Dalam riwayat yang lain disebut budak tu pun tengok ke ayah dia. Ayah dia kata ikut. Dia pun Islam, dah mati dalam Islam. Ini kalau boleh kita kata begitu. Kalau kita pergi kata begitu sedangkan bok dia tu ada naik angin pula tengah-tengah begitu, baik tak sah kata tu dia sajalah, doa saja dengan Allah SWT. Hak ni Nabi SAW kata begini, dia tahu dah suasana tu tak apa. Bukan mesti bila kita begitu kita kena kata lagu ni, tak mesti. Tengok keadaan. Yang pentingnya untuk menjinakkan dia. Tunjuklah akhlak-akhlak yang baik sebagai seorang Islam. Orang Islam baik tidak kepada sama-sama Islam saja, kepada orang kafir, kepada binatang pun baik. Kepada apa pun dia baik. Itulah sifat orang Islam. Lepas tu Sa'id bin Musayyab menceritakan daripada ayah dia, kata dia bila Abu Talib ni nak mati, Nabi SAW pergi melawat juga dia. Abu Talib ni kan dia tidak Islam, pergi melawat juga. Pasal akhirnya dia tidak masuk Islam. Ini menunjukkan boleh pergi melawat orang musyrik sekalipun, orang kafir pun boleh. Padalah sekat tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.